Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya, Cikgu Koha. Hari ini kita nak belajar bahasa Melayu tata bahasa. Jom. Baiklah, murid-murid. Di dalam tata bahasa mengandungi topik penggolongan kata. Baik. Di mana dikatakan penggolongan kata itu ialah dia terdiri daripada kata tugas. Okey, ini yang paling penting dan antara yang banyak di dalam tata bahasa, ya, kata tugas. Sebelum saya meneruskan, okey, kita kena kenal pasti, okey, apa itu kata tugas. Macam mana kita nak tahu kata tugas tu, apa fungsi dia, okey, apa ciri-ciri dia dan apa jenis-jenis kata tugas. Itu yang kita akan belajar pada hari ini. Di dalam kata tugas, okey, kita nak mengenali kata tugas. Kata tugas itu dia tidak boleh berdiri, okey. Dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Okey, dia tidak boleh berdiri dengan sendiri dan dia memerlukan kata-kata lain untuk membentuk ayat yang lengkap. Maknanya kata tugas ini kalau nak bina, kita tidak boleh kata tugas. Contoh kata tugas ialah kata tanya. Kita letak je kata tanya kat situ. Boleh tak? Tak boleh. Dia memerlukan kata-kata lain. Macam mana tu? Nanti kita belajar. Saya tunjukkan contoh. Baik. Yang pertama, jenis kata tugas yang pertama ialah kata tanya. Yang saya sebutkan tadi. Baik, kita pergi ke kata tanya. Okey. Jadi nota yang saya buat ni nanti saya akan share di description. Nanti kamu boleh klik dan download saja. Saya akan buat dalam bentuk PDF. Baik. Kata tanya. Okey, kata tanya. Yang pertama kata tanya. Kebiasaannya apa? Kan? Okey, lagi siapa? Kata tanya tu apa? Apa lagi? Mengapa? 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 Lagi apa? Berapa? Berapalah. Berapa? Bila? Bagaimana? Dan juga mana? Okey, ini antara kata tanya. Okey, kata tanya yang biasa awak gunakan di dalam kehidupan seharian. Okey, betul tak? Kita biasa guna kata tanya ni kalau boleh hari-hari kita nak tanya orang. Terutamanya kamulah murid-murid. Asyik bertanya, tak tahu kita kena tanya. Itulah tu. Sebab tu cikgu perasan di dalam pergolongan kata tugas, kata tanya ni yang paling atas. Sebab itu ialah perkara yang selalu kamu buat, kita buat sebagai manusia. Kita selalu bertanya. Dan lagi sebagai orang yang nak belajar. Okey. Kita nak bagi warna-warni sikit. Okey. Inilah kata tanya. Baik. Apa? Biasa kita gunakan apa ni untuk apa? Macam mana contoh ayat dia? Contoh apa? Yang pertama, apa? Betul? Apa? Jadi maknanya ialah kita biasa gunakan untuk apa? Okey, kita biasa gunakan untuk menanya benda, haiwan atau tempat. Okey, ini ialah apa kegunaan dia. Okey, contoh. Sebab tu saya cakap kata tanya dia memerlukan, kata tugas ni dia memerlukan antara satu sama lain. Yang pertama,
Contoh apakah apakah benda di dalam kotak itu? Apakah? Okey, murid. Apakah? Apakah benda di dalam kotak itu? Itu contoh. Okey, seterusnya apa dia tadi? Okey. Mengapa? Okey, mengapa? Okey, mengapa ni kita nak guna waktu bila? Okey. Untuk menanyakan sebab. Okey, untuk menanyakan sebab. Okey, untuk menanyakan sebab. Contoh, ni biasalah kalau kat sekolah kan, pagi-pagi kan, dia datang lambat, lupa dengan cikgu disiplin. Perkara pertama, apa yang cikgu disiplin akan tanya awak? Dia akan tanya, ni bising cikgu disiplin tu ni. Tapi inilah yang kita gunakan hari-hari. Hari-hari cikgu disiplin tanya. Okey, mengapakah? Okey, awak lewat hadir ke sekolah. Mengapakah awak lewat hadir ke sekolah? Mengapa awak lewat? Okey. Nombor 3. Apa lagi? Okey. Bila. Okey. Bila ni kita nak guna waktu bila? Waktu bila? Bila kita nak tanya, menanyakan masa. Nak lebih tepat, menanyakan masa. Okey. Bila? Okey. Contohnya apa? Bilakah? Bilakah tarikh lawatan ke mana? Ke zoo negara lah. Ke zoo negara itu. Nampak? Kata tanya bila. Bila nak guna? Bila nak menanyakan masa atau waktu. Okey. Baik. Seterusnya, berapa masa lagi? Nombor apa? Yang keempat. Pada bila siapa? Okey. Siapa? Okey, siapa? Okey, siapa ni untuk apa? Kita untuk menanyakan manusia. Siapa ni hanya untuk manusia. Ingat, awak jangan memandai panggil kucing. Siapa nama kucing tu? Kalau cikgu datang awak, cikgu cepuk awak. Siapa tu untuk manusia tadi. Kalau untuk binatang apa? Ulang balik. Untuk binatang yang mana? Nampak? Apa? Apa untuk binatang, haiwan atau tempat. Itu apa? Okey? Siapa ni hanya untuk manusia sahaja. Kadang bila cikgu perasan, kan, cikgu mengajar budak tahun 1, mereka masih lagi tak faham beza apa, siapa kan. Jadi dia main bedal je lah. Apa nama kamu? Apa nama kamu? Dia pun jawab lah, nama saya Hasan. Contoh. Okey. Jadi bagi kamu yang dah besar ni, kena faham bezakan apa untuk haiwan, siapa untuk manusia. Okey. Dia menanyakan manusia. Contoh, saya bagi contoh tadi. Contoh,
paling simple dan mudah. Siapakah nama awak? Awak. Faham? Okey. Boleh. Okey, kelima. Kata tanya yang kelima ialah berapa? Okey, berapa? Okey, berapa? Berapa ini kita nak guna waktu kita nak menanyakan masa, okey, masa atau bilangan. Okey. Menanyakan masa atau bilangan. Okey. Tang mana nak gunakan waktu untuk masa tu? Okey. Kita buat contoh dulu. Contoh kita buat. Contoh. Okey. Pukul berapa? Pukul berapa? Okey. Pukul berapa pengantin lelaki akan sampai? Nampak? Ni kat mana? Berapa? Pukul berapa? Nampak? Masa Pukul berapa ni nak mula? Dah lewat ni. Pukul berapa? Masa ni. Pukul berapa? Okey. Faham? Sebab tu dia katakan masa. Dia akan berubah mengikut keadaan. Okey. Yang tadi kita masa pun kita guna untuk apa lagi tadi? Yang bila. Okey. Tapi tak sesuai. Kita boleh gunakan berapa dan juga bila tu boleh juga. Okey. Kita nak cakap pukul bila. Pukul bila pengantin tak sesuai. Jadi kita pilih yang sesuai. Awak boleh fikir sendiri. Baik. Untuk bilangan. Okey. Untuk bilangan. Okey. Bilangan. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Berapakah jumlah? Okey. Berapakah jumlah pelajar? Pelajar mana? Berapakah jumlah pelajar? Bedal je lah di kelas 2 Farabi. Okey. Tanda soal. Kedua soal. Nampak? Berapakah jumlah pelajar di kelas 2 Farabi? Gitu. Boleh? Okey. Ini contoh. Okey, ada lagi berapa lagi? Ada lagi 2. Okey, kita ke sebelah. Muka sebelah. Jadi ke berapa tadi? 5. Yang ke-6. Okey, yang ke-6. Okey, yang ke-6. Bagaimana? Bagaimana? Okey, nak guna waktu bila, murid-murid? Dia digunakan apabila untuk menanyakan keadaan atau cara. Okey, menanyakan keadaan atau cara. Kebiasaannya kita dah gunakan di dalam sains, okey, pelajaran sains, bagaimana cara, okey, dia lebih kepada proses. Kita banyak gunakan di dalam sains, dia banyak menggunakan kata tanya bagaimana. Nampak? Benda ni kita menggabung jalinkan dengan subjek lain. Sebab tu awak kena tahu supaya awak mudah. Okey, silap. Keadaan. Okey. Contohnya. Contoh. Apa? Contohnya macam mana? Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku? Bagaimana
kemalangan itu boleh berlaku. Okey. Titik pula. Okey. Kemalangan itu boleh berlaku. Okey. Ini tulisan doktor sikit Bila kita tulis atas skrin ni dia agak mencabar sebenarnya, tapi yang penting kamu fahamlah, okey, bagaimana kemalangan itu boleh berlaku. Baik. Yang ketujuh. Mana. Okey, nak guna waktu bila ni? Murid-murid? Menanyakan tempat atau arah. Nak tanya tempat. Okey? Nak tanya tempat. Jadi kita buat contoh. Apa contoh dia? Di manakah? Di manakah rumah Sufi? Di manakah rumah Sufi? Kata-kata yang kita perlu sokongan. Sebab tu saya cakap, okey, di dalam kata tugas dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Okey, wa imah menggunakan kata tanya pun dia memerlukan kata-kata yang lain bagi nak membentuk satu ayat yang lengkap. Kita tak boleh cakap mana rumah Sufi. Dia tak cukup gramatis, orang kata. Dia tak cukup lengkap. Kalau nak bagi ayat tu lengkap gramatis, di manakah rumah Sufi? Nampak? Itulah baru jadi lengkap. Baru dapat markah penuh. Baik, ulang semula. Okey, di dalam kata tugas. Okey, kata tugas ini dia terdiri daripada kata tanya. Kata tugas dia terdiri daripada apa? Kata tanya. Dan ada banyak lagi. Setahu saya, di dalam kata tugas dia ada 14 lagi kata yang awak perlu tahu. Nanti kita akan sambung di video yang akan datang. Jadi untuk kali ini, kita masuk di dalam kata tugas. Di bawah kata tugas tu ada kata tanya. Jadi di dalam kata tanya, ada berapa? Ada 6, 7 kata tanya yang awak dah belajar pada hari ini. Lepas ini kita akan masuk dalam, lepas ni cikgu akan masuk kata hubung pula. Untuk next video kita akan belajar kata hubung. Kali ini kita belajar kata tanya. Jadi itu saja. Nanti nota-nota ni cikgu akan kumpulkan di dalam PDF. Okey, cikgu akan share dengan awak. Nota-nota ni boleh digunakan untuk awak nak ulang kaji. Okey. Kalau awak faham tulisan cikgu ni, pandai-pandailah awak faham. Okey. Kalau tak faham, tengok balik video ni. Sebab apa? Itulah dia, kita kena belajar bersama-sama. Baiklah, itu saja. Selamat belajar di rumah. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.